Jadi Fir'aun ni Allah, sampai syaitan sebut sampai iblis sebut, aku kagum dengan Fir'aun, aku kagum dengan manusia. Sebab apa? Iblis kata jahat-jahat aku tak pernah mengaku Tuhan. Hampa manusia jahat lagi pada aku ni. Tu Fir'aun tu mengaku Tuhan di kalangan manusia. Walaupun macam tu, Allah tawar nak taubat kepada Fir'aun. Beberapa kali Allah kata, hang tak mentaubat ke Fir'aun? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية القبول حصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شأن لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. أما بعد. Yang saya muliakan para pegawai dan para kepimpinan masjid Tualang, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah, pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah keberadaan kita pada malam ini sentiasa diberkati Allah. Tuan-tuan, kita jangan lupa kita berada di bulan Rajab, yang mana ia merupakan ambang kepada bulan yang terbaik, iaitu Ramadan. Andainya manusia mengetahui kelebihan yang ada pada Ramadan, nescaya mereka akan berlumba-lumba memohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang, sehingga mereka dapat bertemu dengan Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk sentiasa jangan merasa aman daripada datang kematian secara mengejut sebelum sempat kita memasuki bulan Ramadan.
Sebab itu perbanyakkanlah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan, itu sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kerinduan, semangat dan penantian untuk kita dapat menyambut bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai muqaddimah tazkirah kita pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan membaca nasihat pelembut hati yang ketiga. Nasihat pelembut hati yang akan kita baca pada malam ini ialah nasihat yang bertajuk syarat berjalan menuju Allah. Telah berkata walidku hafizahullahu ta'ala, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang yang tidak pernah berputus asa. Walaupun berpuluh ribu kali terjatuh, namun dia tetap bangun dan meneruskan perjalanannya sehingga dia tersedar bahawa dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, salah satu syarat kita nak berjalan menuju Allah adalah jangan ataupun tidak berputus asa. Kita yang ingin menjadi orang yang hebat di sisi Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang mulia di sisi Allah, yang pertama mestilah kita mempunyai niat dan keazaman yang tinggi. Kena ada niat dan keazaman yang tinggi, pak cik. Kita nak jadi orang yang ternama ataupun orang yang mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, kena ada niat dan keazaman yang tinggi. Satu orang yang dalam peperiksaan dia nak dapat 4 flat, ataupun kita yang bekerja nak dapat jawatan yang tinggi, berhempas pulas kita nak dapat jawatan tu bertahun-tahun. Orang yang tidak ada keazaman yang tinggi, dia kata aku cukup tara ni je, aku periksa bagi dapat lulus atas awak cukup-cukup makan, jadi dah. Baru ni kawan saya call, dia kata saya nak minta pandangan ustaz boleh? Ada apa tu? Dia kata saya ni kalau ikut saya tak mau pangkat-pangkat ni ustaz, saya mengaji ni ustaz cakap kita jangan ligan pangkat, sebab tu saya tak mau. Depa tawak kat saya pangkat tinggi, dia kerja tentera, tentera darat. Dia sebut kat saya, apa pendapat ustaz? Saya kata, kalau kita minta pangkat itu tercela, tapi kalau kita tak minta pangkat, orang tawarkan pangkat kepada kita, itu tidak tercela. Kita jangan cari pangkat, tapi kalau diberikan pangkat, itu adalah suatu rezeki yang Allah beri kepada kekasih dia. Siapa? Wali-wali Allah. Apa dia? Rezeki yang kita tak sangka-sangka. Allah beri rezeki tak sangka-sangka ni kepada wali-wali dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki kepada kekasih dia, orang yang bertakwa, rezeki yang tak disangka-sangka. Itu rezeki mahal tu. Ramai orang cari rezeki, tapi ni rezeki cari dia. Saya kata jangan tolak. Sebab apa? Sebab kalau kita tolak, orang lain ambil, orang yang tak faham agama ambil, apa jadi dunia ni? Kita ambil. Kalau dia ambil, anda kata dia buat kemungkaran, kemaksiatan, ataupun ada rasuah dalam tu, kita kena jawab depan Tuhan esok. Awak aku bagi pangkat, hang tak ambil, orang lain ambil. Tuan-tuan, maka perjalanan seseorang nak sampai kepada Allah ni lagi jauh. Maka dia kena ada niat dan keazaman yang tinggi.
Yang kedua, mestilah amalan yang dibuat itu bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, mestilah dia termasuk di kalangan orang yang sentiasa berusaha dan tidak berputus asa. Barulah orang tu akan jadi orang baik. Barulah orang itu akan menjadi salah seorang yang termasuk di kalangan orang-orang yang Allah redha, Allah sayang, Allah muliakan dia. Maka kita nak bahas hari ini salah satu daripada 3 syarat tu, iaitu jangan kita berputus asa. Jangan kita berputus asa. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk orang yang tidak pernah berputus asa. Kita nak jadi baik ni, kita kena ingat kita ada 2 musuh. Dan kedua-dua musuh itu kita tak dapat melihatnya. Dan kedua-dua musuh itu tidak akan redha sekiranya kita berada di atas jalan baik ini. Dia takkan redha. Itulah syaitan dan hawa nafsu. Nafsu tu diri kita. Dia takkan redha kalau kita sentiasa melakukan kebaikan. Dia takkan redha. Sampai terkadang nafsu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan tawarkan kepada kita kebaikan yang lain untuk kita meninggalkan kebaikan yang sedang kita buat, dengan tujuan orang ini tidak istiqamah. Saya bagi contoh. Hak paling mahal sekali kita dan untuk nak jadi hamba Allah ni adalah istiqamah. Itu paling mahal sekali. Kalau kita tak boleh istiqamah, kita terdedah kepada, na'udzubillah min dzalik, kematian tanpa persediaan. Bukan benda kecil. Orang yang tak boleh istiqamah beramal ni, dia terdedah kepada mati tanpa ada persediaan. Takut. Kita duk istiqamah dengan satu amal, buat satu amal. Sebab tu makcik, kita semua ni tak sama kecenderungan kita dalam melakukan amal. Tak sama. Ada di kalangan kita dia suka solat, ada di kalangan kita suka puasa, ada di kalangan kita suka sedekah, ada di kalangan kita yang tak ada amal tapi sabar dia tu amal, dan itulah amal yang membuahkan pahala yang paling besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terkadang orang miskin lagi banyak pahala dari orang kaya. Sebab apa? Bila dia tengok orang kaya, dia kata, kalau aku jadi kaya, aku nak sedekah, maka dapat pahala, niat nak sedekah. Kalau aku dapat harta, kalau aku kaya, aku nak sedekah. Dan amal hak dia buat tu tidak menimbulkan riak. Betul tak tuan-tuan? Orang kaya ni kalau sedekah terdedah kepada riak, sebab dia nampak amal tu yang dia buat dengan mata dia, takut dia tertipu dengan amal dia. Yang kedua, orang mesti dapat tengok apa hak dia buat. Sebab dia bagi, dia transfer kepada akaun orang tu kata naik nama dekat different tu ke, ataupun kita sedekah dekat satu orang tu ambil gambar ke, terdedah kepada riak. Tapi orang miskin ni, amalan niat dia tu tak ada riak. Mana orang tahu dia beramal? Amal hati dia lebih banyak pahala boleh jadi. Allahu akbar. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalan dia. Sebab amalan ni terdedah kepada riak, niat tak ada. Niat dalaman. Kita saja niat tu kadang kita rasa macam biasa saja, sedangkan Allah redha kepada amalan niat kita tu. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Maka dalam kita berjalan menuju Allah ni, kita tidak boleh berputus asa. Nak jadi orang baik, jangan putus asa. Sebab tu saya sebut tadi, syaitan dia akan usaha, ataupun nafsu dia akan usaha kita untuk meninggalkan istiqamah tadi. Dia tawar dengan amalan yang lain. Dia kata, kau dah buat amalan ni, bila nak buat pula amalan ni? Akhirnya kita tinggal amalan ni, kita buat amalan lain, kita buat amalan lain, kita buat amalan lain. Akhirnya tak ada amal yang istiqamah. Walaupun ada pahala, tapi istiqamah tak ada. Sedangkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 amal yang tak ada istiqamah. 1000 kemuliaan. Contoh tuan-tuan, mana baik orang yang sedekah sehari RM1 setiap waktu salat RM1 daripada orang yang sedekah RM50 hari Jumaat. Lepas tu dia tak sedekah lah. RM1 lagi baik. Dia sedekah RM50, bila pula nak sedekah? Bulan depan ataupun bulan depan sekali lagi. Orang ni sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1, ataupun satu waktu RM1, sehari RM5. Sehari RM5, 2 hari 10, 20, 30, RM35 dia sedekah seminggu. Tapi setiap hari. Sebab tu Nabi sebut, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla atau kama qala. Amal yang paling Allah sayang ni pakcik adalah amal yang konsisten, yang berterusan, sekalipun sedikit. Sikit tak apa, tapi buat setia. Sebab tu yang cara yang paling baik adalah kita jangan tinggal amalan lama kita, buat setiap hari dan tambah amalan baru sikit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok orang yang cepat putus asa takkan ke mana. Sebab tu ulama sebut al-multafit la yasil. Orang yang sentiasa berpaling ni, sampai bila pun dia takkan sampai. Kita nak pergi ke satu tempat, banyak pula persinggahan kita nak sampai ke tempat itu, dia khawatiri tak sampai. Nak pergi masjid, sebelum pergi masjid nak main kuliah maghrib ni pakcik, pertama nak beli pampers anak, yang kedua nak beli makan dekat anak bini, yang ketiga nak jumpa kawan. Agak-agak mustahil lah dia tak main kuliah maghrib. Susah lah jumpa kawan sembang bla bla bla, pergi kedai tengok pampers habis, nak pergi kedai tu pula, satgi nak pergi masjid, boleh jadi dia tak pergi sebab dia singgah situ, singgah sini, singgah situ. Tapi hak kita hari ni boleh main masjid sebab kita bulat hati kita nak main. Aku nak main daripada rumah, start motor di rumah, start kereta di rumah, bulat nak main masjid tu sampai. Tapi kalau singgah, dia kata tak apa, tak dan ni. Orang yang sentiasa berpaling takkan sampai. Sampai bila takkan sampai. Sebab itu bila kita buat satu amalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena istiqamah. Usahakan istiqamah. Buat sampai bila-bila. Sikit tak apa. Baca Quran sehari semuka tak apa, tapi buat setiap hari. Buat setiap hari. Sedekah sehari RM1 tak apa, tapi buat setiap hari. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tidak konsisten melakukan amal itu ataupun tidak istiqamah, dia takkan ke mana. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu istiqamah, itu adalah pemberian yang Tuhan tak bagi pada sesiapa yang tidak termasuk di kalangan kekasih dia. Maknanya dia hanya bagi kepada kekasih dia saja. Sebab tu dalam kita beramal ni tuan-tuan perempuan, dia mas satu peringkat. Dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama adalah kena paksa. Paksaan. Memang kena paksa. Orang yang tak pernah semayang, nak boleh jaga 5 waktu solat ni puas, tapi dia kena istiqamah, dia kena paksa. Kalau dia tak paksa, dia takkan solat, sesekali takkan solat. Kita yang nak bangun tahajud tengah malam, makcik, kena
Paksa. Kena buat satu cara usaha bagi ada paksaan tu. Kau takkan bangkit lah. Sampai bila takkan bangkit? Contoh dia kena macam mana kita nak boleh paksa ni, iaitu dengan kita mengingati bahawasanya yang pertama, kelebihan amal tu besar. Yang kedua, hidup kita tak lama. Dua tu lah. Waktu bangun tengah malam tu nak tidur balik tu, kita ingat tahajud ni Tuhan hanya pilih orang-orang yang termasuk di kalangan kekasih dia. Kalau aku tidur, aku bukan kekasih dia. Sebab dia merupakan satu perhimpunan para wali, para kekasih, para ulama. Orang tak wali, orang tak ulama, orang yang tak sayang pada Allah, bahasa mudah, dia sayang kepada nafsu. Dia dahulukan nafsu, dia tinggal ibadah kepada Allah. Maka kena ingat, yang pertama, amal yang aku buat ni amal yang Allah sayang. Kalau dia tak sayang ke aku, dia biar aku tidur. Yang kedua, kita kena ingat pahala, atau kita kena ingat bahawa hidup kita ni tak lama. Sampai bila aku nak tidur? Dah 20 tahun, dah 40 tahun, dah 70 tahun aku tinggal tahajud ni. Sampai bila aku nak tinggal tahajud? Aku perlukan berapa tahun lagi untuk nak buat solat tahajud? Dah 70 tahun Allah bagi tak buat tahajud. Nak perlukan berapa tahun lagi nak buat tahajud? Ingat macam tu kita boleh buat, insya-Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu dalam beramal kita tak boleh berputus asa. Walaupun kadang kita terjatuh, walaupun terkadang kita buat maksiat. Orang tak pernah solat, tak pernah solat, tiba-tiba nak solat, kadang-kadang dia jadi lambat solat, kadang-kadang dia tertinggal juga solat. Walaupun macam tu, kalau kamu nak jadi orang baik, kalau kamu nak jadi orang yang disayangi Allah, jangan putus asa, buat juga, qada, buat lagi. Syaitan ni dia pandai, dia ajak kita menangguh-nangguhkan amal. Dia kata, subuh hang tak mayang, pasal apa tak mau semayang? Dia kata, nak pergi kerja, hang mangkit pun dah lambat dah. Hang nak pergi kerja, nak mandi, nak siap anak lagi, nak bagi makan anak lagi, hang tak sarapan lagi. Subuh tak payah, satgi lah qada. Satgi lah qada. Anak mayang pukul 8, pukul 9 satgi lah. Akhirnya dia tinggal lah subuh. Zuhur pula syaitan bisik dekat dia, hang tak makan tengah hari ni, hang kerja siang daripada pagi sampai pukul 12.30 ni, hang kena berhenti makan, hang kena berhenti rehat saat ni. Tak sembahyang zuhur. Asar pula kerja, akhirnya sibuk jam apa semua, asar pula tinggal. Dia syaitan, dia buat macam tu. Kadang-kadang kita rasa, aku ni dah jauh dah ni, tersasar ni. Kita jangan biarkan diri kita di lubang ataupun di tempat tersebut. Kita kena bangun, istiqamah, teruskan amal, tuan-tuan. Jadi subhanallah, tak boleh putus asa. Kita tengok Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk selalu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tu Allah ajak kita kena banyak baca. Nak buat apa pun kena baca. Nak baca Quran memang kena baca bismillah. Nak solat tak baca bismillah, tak sah solat. Setiap surah dalam Quran ada bismillah. Nak baca apa-apa doa, mulakan dulu dengan bismillah. Sebab apa Allah ajak kita ni? Apa hikmah Allah ajak kita melazimi bismillah ni? Sebab apa? Sebab di bismillah itu Allah ajar kita untuk kita kenal siapa dia. Kalau kita faham makna bismillah itu, kita takkan merasakan bahawa Allah ni kedekut. Kita rasa dia ni sangat pemurah. Contoh tuan-tuan, di bismillah tu Allah ajak kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Orang mengaji bahasa Arab dia cukup faham apa maksud Ar-Rahman. Ar-Rahman ni ala wazni fa'lan yufidul imtila wa shumul. Orang mengaji bahasa Arab lah. Contoh saya sebut lah, fulanun ghadibun. Fulan itu marah, kita guna dengan isim fa'il ghadib. Orang ini marah, dia pemarah. Okey. Di sana kita boleh sebut, kalau
marah dia itu telah memenuhi ruangan tubuh dia, kita sebut fulanun ghadban. Itu bahasa Arab dia. Maknanya marah dia ni, dia dah tak boleh kawal dah, memenuhi ruang tubuh dia, kemarahan dia itu. Maka Allah ajak kita sebut Bismillahirrahman. Yang kata Allah ini Maha Pemurah, zat dia itu Maha Pemurah, bukan biasa-biasa. Allah guna dengan Ar-Rahman tu. Kita belajar bahasa Arab, kita kata Masya Allah, Tuhan guna kalimah ni, dia nak habaq sesuatu kat kita, tapi kita tak faham. Ar-Rahim pula, bila kata Ar-Rahman ni, zat dia itu memenuhi, ataupun zatnya itu maha bersifat pemurah. Ar-Rahim pula pemurah, dia tak simpan seorang-seorang, dia tak simpan dekat zat dia saja, bahkan muta'addiyatun ila ghairihi, dia memberi kepada yang lain, memberi kepada makhluk dia. Sebab itu bila kita faham bismillah ni, kita tak pelik sebab apa Allah tawarkan taubat kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun ni, Allah, sampai syaitan sebut, sampai iblis sebut, aku kagum dengan Fir'aun, aku kagum dengan manusia. Sebab apa? Iblis kata, jahat-jahat aku tak pernah mengaku Tuhan. Hampa manusia jahat lagi pada aku ni. Tu Fir'aun tu mengaku Tuhan di kalangan manusia. Walaupun macam tu, Allah tawar nak taubat kepada Fir'aun. Beberapa kali Allah kata, hang tak mentaubat ke Fir'aun? Allah utus dua nabi jumpa dengan Fir'aun, habaq dekat dia, hang tak mentaubat ke Fir'aun? Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, jumpa Fir'aun esok ni, wahai Musa, wahai Harun, cakap lembut-lembut dengan dia, cakap lembut-lembut, jangan marah-marah, jangan tinggi-tinggi. Habaq dekat dia, bila hang nak taubat, tak takut ke kepada Allah? Allah Maha Pemurah. Jahat-jahat Fir'aun pun Allah kata dekat dia, taubatlah. Kita duk kata dekat orang, itu jahat, ini jahat. Jahat-jahat dia pun, dia tak sampai tahap jahat Fir'aun. Fir'aun pun Allah bagi taubat. Dia taubat apalah sangat. Sampai ahli sihir, tuan-tuan, sihir ni adalah syirik besar ataupun syirik jali. Dosa paling besar sekali syirik. Mana ada hal lain dah. Al-isyraku billah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah sebut, aku boleh ampun dosa lain, syirik aku takkan ampun. Maknanya orang yang syirik mati dalam keadaan syirik, aku takkan ampunkan dia. Tapi kalau dia syirik, dia melakukan perbuatan yang membawa kepada syirik, tapi dia taubat, aku terimalah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, aku takkan terima. Maknanya syirik dosa besar. Dosa besar yang kedua adalah uququl walidain, derhaka mak ayah. Yang ketiga baru dia pergi zina, meninggalkan solat semua. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Nabi Allah Musa waktu berjumpa dengan Fir'aun tu, Nabi Musa sebut, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Depa sebut dekat Nabi Musa, wahai Musa, kami dah bawa semua ahli sihir. Pak cik tahu tak ahli sihir ni siapa dia? Semua orang-orang yang daripada kecil lagi diasuh dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ni ilmu yang membawa kepada syirik. Dan orang-orang ini seumur hidup mereka penuh dengan kesyirikan, melakukan dosa besar sejak mereka kecil sampai mereka dah tua ni, datang bertongkat dengan datang berjanggut kuning dengan wajah-wajah yang berpelbagai ni, nak lawan dengan Nabi Allah Musa ni. Allah, bila jumpa Nabi Allah Musa, mereka tanya, Musa, alah hang ni siapa dia? Kemas sangat ke hang ni? Aku ni 70 tahun dah dengan sihir aku. Hak ni, aku ni dah 55 tahun dengan sihir aku. Semua hebat-hebat ni ahli sihir ni. Bila duduk depan Nabi Allah Musa, dia pun tanya, Musa, hang nak lempak tongkat hang ke kami nak lempak dulu?
Hang nak lempak dulu ke? Kami lempak dulu. Kata Nabi Allah Musa, alqu. Hampa lempak dululah. Depa pandang kecil Nabi Allah Musa. Depa lempak tongkat mereka. Falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Bila lempak tongkat tu, tuan-tuan tahu, semua manusia tergamam. Sebab semua tongkat-tongkat yang mereka lempak ni, puluhan tongkat ni jadi ular yang menakutkan. Warna hitam, warna hijau, yang bertaring, yang apa, semua banyak. Manusia takut. Waja'u bisihrin azim. Benda ni kami tak pernah tengok ni. Ni sihir yang luar biasa. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asah. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka kata Allah, bila Nabi Musa kata, bila Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk baginda lemparkan tongkatnya, baginda pun lempar tongkat dia. Bila lempar tongkat ni, tongkat Nabi Allah Musa ni menjadi ular yang sangat-sangat besar. Makan semua ular-ular tu. Lagi orang takut. Hak tadi dah takut dah. Hak ni lagi besar. Makan semua ular-ular tu. Tuan-tuan tahu apa jadi? Mereka kata, Musa ini, kata mereka, bukan orang biasa. Dia adalah utusan Allah. Dia bukan ahli sihir. Apa yang dia buat itu tak ada kena mengena dengan sihir. Kami tahu apa itu sihir. Ini bukan sihir, ini utusan Allah. Fawaqa'as saharatu sajidin. Mereka semua beriman kepada Allah, sujud kepada Allah. Rabbana innana naghfiru innana natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan seluruh dosa kami. Tuan-tuan tahu apa jadi? Firaun cukup marah. Dia bunuh ni semua ahli sihir yang telah bertaubat kepada Allah. Sujud jadi pengikut Nabi Musa, dibunuh dengan cara yang begitu kejam. Kawan ni dipotong tangan hidup-hidup, dipotong kaki secara bersilang, mati dia. Saya nak sebut apa dia? Ahli sihir ni, sihir dosa besar. Orang daripada kecil sampai ketua buat dosa. Buat dosa sihir ni, depa ni. Waktu nak mati, mereka sujud kepada Allah. Allah ampunkan seluruh dosa mereka. Tuan-tuan, 5 minit lagi boleh? InsyaAllah no? Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dosa besar. Tuhan kata, mai aku nak terima taubat kalau kamu taubat. Mereka taubat, Tuhan terima taubat mereka, walaupun mereka hidup dalam kesyirikan. Allah, kita tak pernah main sihir ni, takkan Tuhan tak terima taubat kita? Bahkan Allah pernah menawarkan taubat kepada orang-orang yang pernah membunuh ribuan wali Allah. Ribuan wali Allah. Ni cerita pasal Ashabul Ukhdud. Seorang raja, dia kata, siapa sembah Tuhan selain daripada aku, datangkan mereka ke sini. Aku nak ajak mereka hari ni. Dia panggil semua bakal mai. Dia kata, hari ni hampa nak sembah siapa? Aku atau Tuhan hampa? Dia kata, kami sembah Allah. Akhirnya dia kata, kalau macam tu, aku akan bunuh hampa hidup-hidup. 2 kali parit besar. Ribuan kekasih Allah, wali-wali Allah, orang-orang soleh, para ulama, orang yang suka berzikir, orang yang suka beribadah, orang beriman kepada Allah, dibakar hidup-hidup. Itu pun Allah sebut, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Allah sebut ni, orang yang telah membunuh kekasih aku ni, membunuh orang beriman di kalangan lelaki dan wanita, membunuh orang-orang yang termasuk di kalangan orang-orang Islam, kalau mereka tak mau taubat, aku azab. Thumma lam yatubu. Kalau mereka tak mau taubat, Allah kata, aku azab mereka. Maknanya orang ni walaupun membunuh ribuan wali Allah, kekasih Allah, orang-orang yang disayangi Allah, Allah masih memberikan peluang kepada dia untuk bertaubat. Kita tak pernah bunuh satu orang pun, takkan Tuhan tak terima taubat kita? Tuan-tuan, besar sangatkah dosa kita nak dibandingkan dengan pengampunan Allah?
Allah boleh mengampunkan siapa sahaja, sebesar mana dosa dia. Pernah mengaku Tuhan pun, Tuhan kata hang nak terima, hang nak taubat tak? Pernah membunuh kekasih Allah pun, Allah tanya hang nak taubat tak? Pernah melakukan sihir seumur hidup pun, Allah kata hang nak taubat tak? Sebab tu Allah sentiasa menanti taubat kita, pakcik. Mai waktu malam Allah tunggu, dia tak mau taubat lagi kah? Tadi siang buat dosa, petang tadi mengumpat, petang tadi makan harta riba, tak mau taubat lagi kah? Tuhan tunggu taubat kita. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Orang buat dosa pada waktu malam, siang Allah tunggu. Dia tak mau taubat lagi kah? Aku bersedia menerima taubat dia ni. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah tunggu taubat dia di waktu malam bagi orang yang melakukan dosa di waktu siang. Tuhan tunggu ya. Sebab itu dosa kita ni sebenarnya kecil sangat nak dibandingkan dengan keampunan Allah. Sebab tu tak boleh putus asa. Kita tengok dalam ayat muka surat yang ke-7. Ayat surah Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maknanya mereka melakukan dosa yang begitu besar, yang mana dosa-dosa itu dapat memberikan dosa ataupun dapat memberikan kesan yang buruk kepada diri mereka sendiri. Janganlah mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bersedia mengampunkan seluruh dosa kita. Tuhan kata satu ya, ya ibadi, wahai sekalian hamba-Ku, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa ananas sama sepenuh langit ni, tapi kamu tak pernah syirik kepada aku, mati dalam keadaan orang beriman. Tuan-tuan, sebab tu kita jangan kata apa bila tengok orang mati dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina berzina ke, mati dalam keadaan minum arak ke, kita jangan kata apa lagi. Sebab keampunan itu duduk dekat Allah. Allah kata kalau hang buat dosa besar sekalipun, hang tak syirik dekat aku boleh jampun. Jangan syirik ya, tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbalik kita kepada nasihat kita, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang tidak pernah berputus asa walaupun berpuluh ribu kali terjatuh. Kita sebagai manusia kadang kita jatuh, kita nak jadi orang baik dah, tapi buat macam mana? Nafsu kita kawal kita jatuh. Tuhan, aku buat benda yang menyebabkan kau murka, wahai Allah, ampunkan aku. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita sujud, kita sebut nama Allah, ya Allah, maka Allah kata labbaika ya wahai hamba-Ku. Bila kita beribadah, kita sebut nama Allah, Allah kata labbaika ya abdi, ya wahai hamba-Ku. Ada apa? Tapi kalau kita buat maksiat, kita sebut ya Allah, ya Ghaffar, ya Rauf, berlembutlah wahai Allah dengan aku. Ya Allah, jangan kau tangguhkan, jangan kau siksa aku dalam keadaan aku melakukan maksiat. Bila kita sebut ya Allah dalam keadaan kita melakukan maksiat, Allah sebut labbaika 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 ya abdi, ya wahai hamba-Ku. Allah cukup sayang kepada orang yang memanggil Allah, menyeru nama Allah dalam keadaan dia menyesal terhadap maksiat yang dia buat. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi cerita terakhirlah tuan-tuan, dalam satu peperangan, Nabi pulang daripada peperangan, ada satu orang ibu, dia cari anak dia. Mana anak aku ni? Mana anak aku? Umur 3-4 tahun, kecil lagi. Dia cari berjam-jam, cari anak dia pergi mana. Rupa-rupanya anak dia ni tersesat bersama dengan tentera perang. Ramai orang Islam pergi perang. Budak tu duduk tengah-tengah tu, duduk setengah tu, duduk berjalan, duduk teriak, mana mak, mana mak, mana mak. Bila tentera tu sampai, mak dia kata, tu anak aku. Dia pun lari tuan-tuan, peluk anak dia, cium anak dia, dakap anak dia. Nabi duduk tengok.
Apa kata Nabi? Atarawna hadhihi almar'ata tarihatun waladaha finnar. Kata Nabi, wahai sahabat, kamu tak tengokkah ibu itu begitu sayang kepada anak dia? Sahabat kata, ya Rasulullah, betul kami lihat wahai Rasulullah. Nabi kata, agak-agak kamu dia nak lempar ke anak dia dalam api? Ataupun agak-agak kamu adakah dia redha melihat anaknya dibakar? Dia kata, Rasulullah, tak mungkin. Takkanlah dia sanggup. Dia ibu yang penyayang, bahkan dia sangat sayang kepada anak dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hamba dia yang bertaubat, yang bersedia untuk menjadi hamba dia yang baik, daripada seorang ibu ini sayang kepada anak dia tu. Allah lebih sayang kepada kamu, Allah lebih sayang kepada kita, tuan-tuan. Jadi subhanallah, walaupun berpuluh ribu kali terjatuh, namun dia tetap meneruskan perjalanannya. Kita tak boleh putus asa terhadap maksiat kita buat. Kita kena tahu Tuhan kita itu maha pemurah. Kalau kita ni pemurah, dia maha pemurah. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, orang main dekat kita, dia kata, pakcik nak minta sumbangan sikit. Contoh nak minta sumbangan sikit. Baru ni 4 hari lepas Ustaz Abid Liu main sekolah saya. Semua orang kenal saya tu. Saya pergi mana, pergi kedai-kedai makan, dia kata, ha ni Ustaz ni ya, gambar video dengan Ustaz Abid Liu tu kan. Ha saya. Dia main sekolah ke? Ha main sekolah. Awak tak bagi tahu kami anak saya ni peminat Ustaz Abid Liu lah, kami ni Ustaz tak bagi tahu. Kalau bagi tahu, apa jadi ya kita agak-agak. Deru manusia main. Dia main sekolah. Dia ni nak cerita Ustaz Abid Liu ni, Allahu Akbar. Saya 2 kali dah jumpa dia. Waktu kali pertama tu saya jadi pengurusi majlis program dia tu. Dia ni nak cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak habis lagi kuliah kita ni. Boleh ke? Dia ni nak cerita, dalam poket dia ni ada ribu-ribu. Habuan apa? Habuan bagi ke orang miskin. Hak tu hak kita tak ada, tuan-tuan. Kita bawa duit dalam dompet kita tu, habuan kita dan anak-anak kita. Dia ada habuan untuk umat Rasulullah. Penuh duit ribu-ribu ni. Main satu orang RM50, 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 RM50. Macam ayam, tuan-tuan. Dia tu pemurah sungguh. Nak cerita orang macam dia ni tak jumpa dah. Tak jumpa orang macam dia. Dan dia orang paling kaya. Di kalangan ustaz-ustaz ni, dia paling kaya. Bulan-bulan 600k lah dia. Kita setahun nak dapat 100k tu pun puas. Dia satu bulan 600k. Dengan usaha butik lah apa semua, kaya pada kita kerja kerajaan ni maklum. Itu nak cerita orang yang pemurah. Kita ni pemurah. Orang main kita, Pak cepat long nak minta RM10. Buat apa? Saya ni hari ni anak tak minum susu lagi hari ni, nak beli susu kat anak, kita bagi RM10. Esok pagi ketuk pula pintu rumah, Assalamualaikum Tuan Haji, nak minta RM10 lagi, kita pun bagi lagi. Lusa mai pula, Assalamualaikum Tuan Haji, nak RM10 lagi, kita bagi pula. Tulak mai pula, Assalamualaikum Tuan Haji, nak RM10 lagi, nak buka pintu tak? Kita punya pemurah tara tu ya. Allah Ta'ala ni dia maha pemurah. Dia tak kira orang lawan dia pun dia bagi kaya, orang maksiat dengan dia pun dia bagi duit banyak. Orang yang lawan, orang yang benci dia, orang nak jatuhkan agama dia, nak jatuhkan nabi dia, nak jatuhkan syariat dia pun dia bagi harta yang melimpah ruah. Dia tak kira. Kok dia kata okey, depa ni duit depa ni duk lawan aku ni, aku bagi miskin semua. Semua aku tarik. Sebab di sisi Allah, duit harta ni tak ada nilai pun, walau sebesar sayap lalat di sisi dia, tak ada nilai pun. Nak bandingkan sayap lalat, tak ada nilai langsung. Jadi subhanallah. Sebab itu Allah itu adalah maha pemurah. Kita kena ingat Tuhan kita maha pemurah. Dosa kita tu kecil sahaja nak dibandingkan dengan rahmatnya yang maha luas. Jutaan manusia dah yang melakukan dosa besar namun termasuk di kalangan ahli syurga. Adakah kita tak layak, tuan-tuan? Sehingga dia tersedar bahawa dia telah sampai kepada Allah. Maka kita istiqamah buat amal, mujahadah,
hawa nafsu kita, minta pada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk nak buat baik, lama kelamaan insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita dan dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melakukan amal secara istiqamah. Dan buat amal secara istiqamah itulah adalah satu syarat yang paling besar untuk kita menjadi wali-wali Allah, menjadi orang-orang yang disayangi Allah. Apa makna wali? Orang yang disayangi Allah. Jadi kita kata nak jadi wali ya, kita jadi takut nak jadi wali, nak berjalan atas hayang, terbang udara. Bukan, wali maknanya Tuhan, orang yang Tuhan sayang. Tak mau kita nak jadi orang yang Allah sayang. Jawapan dia dua. Kalau kita tak mau jadi orang yang Allah sayang, jadilah kita orang yang Allah benci. Kita nak mana? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah perkongsian pada malam ini kita mendapat manfaat dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa istiqamah melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa kita dan mengangkat darjat kita sehingga kita menjadi para kekasih dia dan orang-orang yang ternama di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, last sekali saya nak kongsi satu benda lah, iaitu saya sekarang ni dalam proses ataupun kami di sekolah kami dalam usaha nak cari dana pembinaan, mencari dana untuk pembinaan masjid. Ini dalam sebulan 2 lagi kita akan mulalah, disebabkan PKP ni banyak urusan tergendala dan kita perlukan dana sekitar 1 juta lagi untuk siapkan masjid. 2 juta harga masjid, nilai masjid. Tuan-tuan yang lalu di Kuala Nerang boleh ziarah lah, insya-Allah boleh tengok. Tapi tak mula apa lagi lah. Tapi dana tu separuh dah pun ada. Di antara usaha kami untuk nak bina ataupun nak siapkan masjid ni adalah dengan kita buat jualan amal. Jualan amal ni apa dia? Salah satu buku yang saya sempat buat pada bulan Januari, tuan-tuan, iaitu buku ijazah amalan. Buku ijazah amalan ni adalah amalan yang saya kumpul, seluruh amalan-amalan yang diijazahkan oleh ayah saya, Ustaz Zainal Asri, Syekh ataupun Syekh Zainal Asri, diijazahkan semua amalan-amalan yang dia terima dari tok-tok guru dia, wali-wali dan juga para ulama. Dia kumpul doa-doa tu, dia simpan dan dia ijazah, saya kumpul. Buku tu ada lebih kurang 60 amal, ada dekat saudara Khairul buku ni. Dan ini adalah satu usaha yang kita buat untuk nak bina masjid. Tuan-tuan boleh tengok dalam tu ada banyak doa ibu hamil, doa nak dapat anak, doa apa lagi, doa nak jadi wali, doa dimurahkan rezeki dan sebagainya lah. Alhamdulillah lah buku ni dapat sambutan yang luar biasa. Dalam bulan Januari saja 3 kali saya cetak buku ni lah. 3 kali cetak. Cetakan sekali cetak 8,000 naskah. 88, 16, berapa semua? 22,000 naskah terjual dalam masa bulan Januari sahaja. Alhamdulillah banyak infak yang telah masuk ke dalam sumbangan masjid kita ni. Dan tuan-tuan, dan dah habis dah cetakan ketiga pun. Saya pun dalam proses nak buat cetakan yang keempat pun 8,000 naskah. Kod tuan-tuan nak membeli sambil menyumbang kepada pembinaan masjid, insya-Allah boleh berhubung dengan saudara Khairul. Insya-Allah nanti Khairul list nama-nama yang nak beli. Boleh buat pembayaran terus, mungkin siap minggu depan saya hantar Khairul berikanlah, edarkanlah kepada tuan-tuan puan-puan yang berminat. Tuan-tuan, biasa saya cetak buku saya ni, buku ni sekalipun lambat juga nak habis pun, setahun lebih juga baru habis. Dalam tu pun 3,000 naskah kan. Ni 22,000 dalam masa sebulan. Jadi kalau kata tuan-tuan yang berminat, saya boleh bagi terus supaya saya nak simpan buku tu. Tuan-tuan, maknanya kita pun taklah kita hampa takut buku tu habis. Kalau buat tempahan saya takut habis jadi kalau dengan saudara Khairul, saya sentiasa berhubung dengan dia lah, insya-Allah. Sekian daripada saya, mudah-mudahan Allah berkati kita, segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semua hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منا ومنكم.